Kerajaan tetap gagal walau parlimen digantung. Menurut Majlis Pakatan Harapan, pakej rangsangan ekonomi Pemerkasa Plus berjumlah 40 bilion ringgit yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin setelah diteliti didapati hanya 5 bilion ringgit sahaja merupakan suntikan tunai baharu dan bukannya 45 bilion ringgit suntikan tunai yang diperlukan ekonomi negara untuk mengatasi kesan teruk Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 terhadap ekonomi keseluruhannya. Kerajaan Perikatan Nasional ini sepatutnya lebih berani berbelanja untuk memangkin pertumbuhan ekonomi dan seterusnya menyelamatkan negara dari kancah kemelesetan. Suntikan tunai 5 bilion ringgit sahaja langsung tidak memadai apabila PKP 3.0 dijaga mendatangkan kerugian 2.4 bilion ringgit sehari serupa PKP 1.0 dahulu. Kesan kerugian pada ekonomi dijangka berjumlah 60 bilion ringgit bagi PKP 3.0 ini. Suntikan terus 45 bilion ringgit ke dalam ekonomi berbanding 5 bilion ringgit yang dilakukan kerajaan akan benar-benar membantu mengurangkan kesan kerugian 60 bilion ringgit tersebut. Demikian kata Majlis Pakatan Harapan dalam kenyataan mereka yang dikeluarkan bersama oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Perdana Menteri juga nampaknya meneruskan langkah ekonomi dan kebajikan ortodoks yang sama dengan memberi bantuan one-off. Walhal apa yang diperlukan sewaktu kita berada di dalam pandemik global ini adalah siri bantuan keuangan secara berkala untuk menyelamatkan pekerjaan, perniagaan dan ekonomi negara. Bantuan keuangan perlu bukan sahaja bagi kelompok B40 tetapi juga M40 untuk memastikan mereka tidak akhirnya tergolong ke dalam kelompok B40 nanti, tegas Majlis Pakatan Harapan. Justru Pakatan Harapan mengulangi pendirian mereka bahawa suntikan dana 45 bilion ringgit ke dalam ekonomi mesti memberi kesan terus kepada pekerja dan perniagaan, termasuk pertama, bantuan kebajikan bulanan RM1,000 sebulan termasuk kepada yang tidak bekerja yang dijangka berjumlah 7 bilion ringgit bagi 7 bulan ke depan sehingga lengkapnya program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK menjelang 31 Disember 2021. Kedua, moratorium bayaran pinjaman bank secara automatik tanpa melibatkan kelompok T20 juga sehingga PICK lengkap pada hujung tahun ini. Moratorium ini akan membantu 8 juta rakyat dan syarikat di Malaysia. Kos ini semestinya ditanggung industri perbankan yang telah merekodkan keuntungan selepas cukai yang sihat berjumlah hampir 23 bilion ringgit bagi tahun 2020 berbanding 32.3 bilion ringgit pada tahun 2019. Ketiga, insentif pengambilan pekerja warga negara bagi jangka masa 2 tahun yang melibatkan insentif gaji RM500 sebulan dan insentif pengambilan kerja RM300 sebulan bagi majikan yang menelan belanja RM6.5 bilion setahun. Insentif ini dijangka mampu mewujudkan pekerjaan bagi 300,000 rakyat Malaysia di mana setakat Mac 2021 pengangguran di kalangan belia ialah pada kadar 13.4%. Manakala yang keempat, 3.5 bilion ringgit bagi Kementerian Kesihatan untuk mempercepat serta mempermudahkan PICK serta meningkatkan usaha saringan, mengenal pasti kontak rapat serta merawat kes positif COVID-19, meningkatkan kapasiti serta keupayaan hospital termasuk peralatan perubatan dan sumber manusia untuk mengelak runtuhnya sistem kesihatan awam kita. Dan kelima, 28 bilion ringgit dalam bentuk grant, subsidi upah, sewa dan utiliti, jaminan pinjaman dan pelanjutan kredit untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS, pembinaan, peruncitan dan industri pelancongan yang kehilangan 100 bilion ringgit tahun lalu. Tanpa talian hayat dari kerajaan, sudah pasti industri ini akan menghadapi masa depan yang amat kelam. Menurut Majlis Pakatan Harapan, pakej bantuan awal yang bernilai 45 bilion ringgit ini ketika hampir semua sektor mengalami penutupan penuh sewaktu PKP 3.0 bukanlah jumlah yang besar apabila dibandingkan dengan 340 bilion ringgit yang telah dibelanjakan sewaktu PKP 1.0 dan PKP 2.0. Pakej bantuan 45 bilion ringgit ini diperlukan untuk menggerakkan seluruh masyarakat bukan sahaja untuk mengalahkan COVID-19 tetapi juga untuk mengurangkan kesan buruk ekonomi akibat penutupan penuh sekarang ini di samping mengelakkan kemelesetan ekonomi yang lebih buruk. Kadar pemberian vaksin yang rendah walaupun peruntukan 5 bilion ringgit telah memakai dana kumpulan wang amanah
Negara KWAN tanpa kelulusan Parlimen serta proses pendaftaran atas talian bagi vaksin AstraZeneca yang begitu kelam kabut walaupun disediakan peruntukan RM70 juta hanya menunjukkan betapa gagalnya kerajaan yang ada sekarang ini dalam menangani krisis ini, kata mereka. Menurut mereka, pengumuman bahawa jemaah menteri tidak akan mengambil gaji selama 3 bulan tidak mampu mengimbangi kegagalan total kerajaan ini atau meredakan rasa takut rakyat akibat COVID-19. Berapa sangat yang para menteri dan timbalan menteri hilang dengan tidak mengambil gaji apabila mereka masih menerima allowance bulanan ahli parlimen. Malah lebih penting dari itu, mereka masih mempunyai peruntukan tahunan RM5 juta. Menteri-menteri tidak perlu menggunakan allowance ahli parlimen mereka untuk biaya staf dan pejabat atau untuk memberi bantuan kepada penduduk di kawasan mereka, tegas Majlis Pakatan Harapan. Majlis Pakatan Harapan juga menyeru agar parlimen segera dibuka sebagai langkah pertama menuju usaha menggarap seluruh masyarakat. Demi menangani wabak COVID-19, Parlimen mesti bersidang secepat mungkin dan semua ahli Parlimen termasuk pembangkang perlu diberi peruntukan kawasan yang sama untuk membantu semua penduduk di kawasan mereka sehingga pandemik COVID-19 tamat. COVID-19 memberi kesan kepada semua penduduk negara ini sama ada warga negara maupun imigran, tidak kira latar belakang politik mereka. Rakyat terdesak mahu diberi vaksin sekarang. Kerajaan pula gagal pada keseluruhannya sehingga menyebabkan krisis COVID-19 menjadi satu malapetaka yang tidak diketahui bila akan berakhir. Itu pun kerajaan masih angkuh, kononnya tahu semuanya dan enggan menerima pandangan pakar yang ada dalam negara. Sehingga hari ini walaupun sudah diisytiharkan darurat, rakyat tidak nampak di mana keikhlasan dan kejayaan scheme of things kecuali bilangan ahli kabinet mega.